Maksud tinggal kat sini apa? Ketika Nabi tu di Mekah. Bukannya maksudnya, oh kalau macam tu orang tak nak dengar, kita kata apa dia? Lantak kamu tak nak dengar. Tak boleh macam tu, sebab selepas Nabi ke Madinah, Allah suruh datang balik ke Mekah. Kan? Untuk buat apa? Ancam mereka dengan apa pula? Dengan senjata lah sikit, dengan peperangan dan sebagainya. Jadi sebahagian daripada orang yang selepas Nabi berhijrah, mereka memeluk Islam tak? Jadi maksud berpaling kat sini, bukan suruh tinggal tu bye-bye, lantak kamu lah. Tapi ini untuk waktu sementara sahaja ketika Nabi di Mekah. Sebab di Mekah ketika itu umat Islam belum kuat lagi. Dari segi kekuatan tenaga dan fizikal belum kuat lagi. Jadi salah kalau kita faham apa dia. Kenapa tak nak ajak orang belajar? Kalau ajak pun bukan nau pun. Kita cakap macam tu pula. Jadi kita pun macam seolah-olah pun dia tinggalkan orang lain. Tak boleh macam tu. Jangan salah faham. Jadi fa'arid anhum tu ketika itu. Ketika Nabi mendapat surah ini, surah Sajadah di Mekah. Bila di Mekah maksudnya apa dia? Ketika Nabi tak kuat itu, tinggallah kamu cakap lagi jadi apa? Kalau cakap lagi jadi apa? Mungkin nanti Bilal kena seksa lagi, yang lain kena seksa lagi. Jadi kena fikir juga keselamatan yang lain ketika itu. Tapi bila dah bina kekuatan balik, Nabi datang balik tak ke Mekah? Datang balik ke Mekah untuk apa? Ajak mereka kembali ke agama yang sebenar. Sebab tu bila pembukaan kota Mekah nanti, Rasulullah hancurkan dah Kaabah, bukan hancur Kaabah, minta maaf. Hancurkan apa? Berhala-berhala di seliling Kaabah. Lalu apa jadi? Ketika pembukaan kota Mekah, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan lihat orang masuk ke dalam Islam beramai-ramai. Maksudnya Nabi bukan tinggalkan, Nabi datang balik tak? Datang balik. Jadi pengajaran dia untuk kita apa dia? Begitulah juga bila kita menyampaikan untuk orang lain, kadang-kadang waktu tu dia menolak. Tak apalah, sekejap. Nanti datang lagi tak? Kena sampaikan lagi, sebab selagi kita hidup, manusia tu masih lagi ada peluang, sebab hati manusia tu boleh dibolak-balikkan oleh siapa? Allah. Kita hanya tugas kita apa dia? Menyampaikan. Kita pun dulu kalau ingat sejarah lama, mungkin umur kita 30 dulu, ada tak kawan pernah ajak kita ke contohlah? Waktu tu kita kata apa? Nantilah, aku tengah sibuk sambung PhD ni. Aku tengah sibuk nak buat master ni. Mungkinlah. Tengok sabarlah, aku tengah banyak kursus nak buat ni. Nak naik pangkat. Tapi Alhamdulillah, walaupun saya tak kata siapa-siapa lah kan. Akhir ini kita dengar sendiri ayat Quran, kita pun beriman. Samalah. Bila melihat anak muda ketika ini yang mungkin agak lambat, lihat lagi. Kita tengok balik, kita pun pernah lalui. Letak diri kita pada tempat mereka juga. Tapi apa pun, kita kena terus berusaha untuk mengajak manusia kepada Allah. Dan Allah tutup dengan wantazir innahum muntazirun. Jadi orang yang ingkar ni sebenarnya mereka pun tak suka dengan apa yang Nabi Muhammad bawa. Mereka pun tertunggu-tunggu juga. Apa dia? Mereka akan tunggu apa dia? Muhammad mati. Kaum Quraisy ini apa ni, orang-orang yang beriman dengan Nabi ni mereka mati. Tu maksudnya apa? Wantazir. Dan tunggulah. Maksudnya Nabi Muhammad disuruh untuk kata apa? Tunggulah. Tunggulah azab Allah kalau kamu tak nak juga. Dalam keadaan mereka juga, orang-orang Quraisy juga sedang menunggu apa dia? Orang Islam ni hancur. Sebab tu dalam peperangan Badar, kalau kita nak tahu, dalam peperangan Badar, Abu Jahal dia bersandar di Kaabah. Abu Jahal bersandar kat Kaabah. Dia berdoa kepada Allah. Diminta supaya Allah hancurkan orang Islam. Tak pelik ke kita? Tak pelik, sebab mereka juga beriman kepada siapa sebenarnya? Allah, tapi dengan cara yang salah. Mereka datangkan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi bila Nabi Muhammad datang bawa Quran dan suruh mereka tinggalkan cara hidup yang lama, berlaku tak perpecahan? Mereka kata apa? Abu Jahal kata apa dekat Allah? Ya Allah, hancurkanlah Muhammad dan pengikut-pengikut dia, kerana dia telah memutuskan silaturahim. Kelakar tak? Muhammad telah memutuskan silaturahim. Kenapa? Bila bawa kebenaran, kadang-kadang akan berlaku apa dia? Penentangan. Menyebabkan apa dia? Tak bercakap. Tapi kita kena tetap dengan apa dia? Kebenaran tersebut. Sebenarnya bukan berlaku perputusan, tetapi di situ berlakunya apa? Allah pisahkan. Yang itu kita takut. Kalau kat dunia je manusia dah pisahkan, dekat akhirat macam mana kalau Allah pisahkan? Faham tak? Anak beranak sekalipun, kadang-kadang suami isteri sekalipun, seorang nak beriman, seorang tak nak lagi. Boleh jadi tak macam terpisah? Itu yang Abu Jahal kata apa dia? Muhammad telah memutuskan silaturahim. Itu dekat dunia, dekat akhirat nanti siapa yang akan pisahkan? Allah. Sebab tu jangan pandang enteng soal akidah, soal Al-Quran ni.
Kalau kita kata, nak macam mana anak saya nombor 4 ni, dia tak minat sangat agama. Ya, tu kena, jangan cakap macam tu. Kita kena takut yang tu. Kena pastikan satu hari nanti mereka tetap akan kembali kepada jalan. Sebagaimana kita pun berusaha untuk memperbaiki diri kita. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia sikit sebanyak untuk kita lihat tentang surah As-Sajadah ini. Moga-moga Allah berikan kepada kita alat pendengaran ini, alat makrifah ini, pendengaran, penglihatan dan hati ini untuk kita serius belajar Al-Quran dan kita bertambah takut. Bertambah apa? Takut. Nak takut ini kena baca malam-malam, kan? Apa nak buat pada malam hari? Bangun, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Baik ketika solat, apa yang kita hafal, ataupun lepas solat malam tu kita buka Quran, baca dengan tartil. Lihat tentang apa yang Allah ceritakan kepada diri kita ini. Semoga lahir rasa takut dan juga harap untuk mendapat syurga Allah. Nanti bila kita dah pukul 6 dah terang macam ni, apa tugas kita nak buat? Dah mula jumpa masyarakat kan? Sampaikanlah kebenaran kepada yang lain-lain pula. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita telah pun menyelesaikan perbincangan ataupun tadabbur kita untuk surah As-Sajadah. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairah atas perhatian semua. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita peroleh. Kita minta Allah apa dia? Rahmati kita dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami, kesiankanlah kami ini dengan Al-Quran ini. Allahumma zakirna minhuma nusina. Ya Allah, ingatkan kami ketika kami dilupakan. Maksud lupa tu bukan lupa hafazan. Kalau lupa hafazan tu normal lah, manusia kadang dia terlupa ayat. Ayat ni dengan ayat ni lebih kurang. Tapi yang dilupakan itu ialah peringatan tadi. Baru je tadabbur tentang surah Sajadah, kita dah lupa dah peringatan. Tak nak jadi begitu. Ya Allah, ingatkan kami kembali. Itu kita harapkan daripada Allah. Baik, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nanti kita jumpa lagi dengan surah lain lah. Kita pernah bincang ke surah apa nak tadabbur? Surah apa? Oh, belum lagi ya? Ada idea atau ada cadangan? Nanti kita bincang lah. Saya pilih apa?